Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah doakan anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini, Ustazah ingin berkongsi ilmu berkaitan dengan adab, bidang adab, berjual beli dengan berhemah. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 166. Harap anak-anak semua bersedia. Baiklah, sebelum kita belajar, kita lihat dulu standard kandungan. 6.2 merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Kita lihat pula standard pembelajaran. 6.2.1 menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil naqli. 6.2.2 menerangkan adab berjual beli. Baiklah anak-anak, cuba anak-anak lihat gambar ini. Ini ialah gambar situasi di sekolah, di kantin. Apa yang kita buat di kantin? Okay, yang pertama tentunya kita membeli. Okey, jadi hari ini kita akan belajar lagi lebih lanjut berkaitan dengan jual beli. Kita lihat pengertian jual beli. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 167. Baiklah, kita lihat pengertian. Jual beli ialah akad pemilikan harta yang memberikan kesan pemberian pemilikan secara kekal terhadap objek, harta atau manfaat. Maksud di sini apabila berlaku jual beli, barang tersebut menjadi milik pembeli. Kita lihat pula dalil yang Allah Ta'ala telah turunkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Suratul Baqarah ayat 275. Maksudnya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba ni adalah satu perbuatan yang dilarang di dalam Islam. Baiklah, kita lihat pula hukum jual beli. Hukum jual beli adalah harus selagi memenuhi syarat-syarat jual beli yang ditetapkan serta tidak melibatkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi maknanya apa jual beli hukumnya harus kecuali perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam. Contohnya jual beli yang memudaratkan seperti dadah dan sebagainya. Baik, kita lihat adab jual beli. Adab jual beli ada dua. Kita lihat pada adab penjual dan adab pembeli. Kita lihat pula adab penjual. Di sini Ustazah telah ringkaskan adab-adab penjual untuk memudahkan anak-anak semua mengingati apakah dia adab-adab penjual. Baik, sekarang kita akan lihat satu persatu adab-adab penjual. Yang pertama, mesra dan mudah senyum. Sebagai seorang penjual, kita perlu mesra kepada pelanggan dan mudah tersenyum. Yang kedua, jujur berterus terang serta tidak menipu dalam timbangan dan sukatan. Rasulullah SAW kenal dengan Al-Amin, seorang yang jujur berterus terang ketika berniaga. Kita boleh ikut contoh Rasulullah. Seterusnya, menjual barang yang halal dan berkualiti serta tidak menjual barang yang haram seperti arak, dadah atau sesuatu yang mengandungi unsur
daripada babi. Maksudnya kat sini kita hendaklah tahu barang yang kita jual itu halal dan berkualiti. Baik, seterusnya. Keempat, mengucapkan terima kasih setelah selesai urusan jual beli. Maksudnya kita ucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah membeli di kedai kita. Seterusnya, sabar dan bertolak ansur dengan pelanggan. Ini pun salah satu sifat yang diterapkan oleh Rasulullah ketika berniaga. Seterusnya, tidak memonopoli barang untuk dijual dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan pada kadar yang sepatutnya. Maksud monopoli ini, kita seorang sahaja yang menjual barang tersebut. Maksudnya barang tu dikendaki oleh ramai orang, tapi kita seorang saja yang menjual barang tersebut dan kita meletakkan dengan harga yang tinggi. Seterusnya, kita mengelakkan elemen riba dalam jual beli kita. Itu adalah adab-adab penjual. Ada 7 adab-adab penjual yang boleh diamalkan sebagai seorang peniaga. Baiklah anak-anak, kita sambung lagi dengan adab pembeli. Di sini Ustazah telah ringkaskan adab-adab pembeli. Okey, kita lihat satu per satu. Yang pertama, berkomunikasi secara baik. Sebagai seorang pembeli, komunikasi itu sangat penting. Yang kedua, tidak membeli barang yang haram seperti arak, dadak atau sesuatu yang mengandungi unsur daripada babi. Okey, ini adalah pembelian yang dilarang. Seterusnya, yang ketiga, menyenangkan urusan penjual. Okey, kita sebagai pembeli, senangkan urusan jual beli. Seterusnya, tenang dan tidak banyak kerana. Sebagai seorang pembeli, kita perlu tenang dan tidak membuat masalah kepada penjual. Okey, seterusnya, yang kelima, sabar menunggu giliran ketika membeli. Kalau kita lihat waktu sekarang ni pandemik COVID-19, kita kena sabar menunggu giliran ketika membeli dengan keadaan beratur, dengan jaga jarak sebelum kita membeli sesuatu barang. Seterusnya yang keenam, berterima kasih setelah selesai urusan jual beli. Ucap terima kasih kepada penjual. Seterusnya yang ketujuh, mengelak pembaziran. Dan yang ke-8, kita kena bersabar ketika bertimbang rasa dan bersabar, terutama ketika kekurangan stok barangan. Contohnya, kita nak beli sesuatu barang, tapi barang itu kehabisan stok dan perlu menunggu stok baru. Jadi kita kena bertimbang rasa untuk mendapatkan barang tersebut. Diharapkan anak-anak faham dan jelas adab penjual dan pembeli. Baiklah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah tinggalkan persoalan kepada anak-anak. Bincangkan adab pembeli dengan penjual. Ustazah doakan anak-anak semua berjaya di dunia dan di akhirat. Selamat belajar dan Ustazah harap anak-anak dapat subscribe, like dan share video ini sebagai tanda sokongan kepada Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.